Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Perak aman jaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara pengacara majlis yang berhormat Datuk Haji Muhammad Ghazali bin Jalal, Pegawai Kewangan Negeri Perak Darul Ridwan, yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Amin bin Zakaria, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak, yang berbahagia Tuan Razali bin Kidam, Pengarah Penerangan Negeri Perak, yang berusaha Encik Muhammad Ikram bin Ahmad, Wakil Pegawai Daerah Larut Matang dan Selama, yang berusaha Tuan Haji Syarifuddin bin Kasim, Wakil yang di-Pertua Majlis Perbenaran Taiping, ahli-ahli yang berhormat, yang bahagia Datuk-Datuk, Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung, ahli jawatan kuasa Komuniti 1 Malaysia Negeri Perak, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini seperti mana yang dijadualkan, kita sama-sama dapat berhimpun di dalam Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2016 peringkat Negeri Perak Darul Ridwan. Sebelum saya meneruskan ucapan ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Qadir, Menteri Besar Negeri Perak Darul Ridwan, kepada datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja, mohon maaf beliau tidak dapat hadir pada malam ini kerana berada di luar negara atas urusan rasmi kerajaan. Dan saya telah diminta untuk mewakili beliau bagi menyampaikan ucapan dan merasmikan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2016 peringkat Negeri Perak. Selaku pengurusi jawatan kuasa pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang Negeri, saya terlebih dahulu ingin merakamkan penghargaan setinggi-tinggi terima kasih kepada pengurusi jawatan kuasa kerja, iaitu Tuan Razali bin Kidam, Pengarah Penerangan Negeri Perak, dan pengurusi bersama, iaitu Pegawai Daerah Larut Matang Selama, dan kepada seluruh ahli jawatan kuasa kerja kerana telah berjaya untuk mengadakan majlis pada malam ini dan juga berjaya untuk mengumpulkan orang ramai bagi sama-sama kita meraikan majlis pada malam ini. Saya juga merakamkan penghargaan setinggi-tinggi terima kasih kepada datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang telah bersedia untuk meluangkan masa untuk sama-sama hadir pada malam ini. Dalam mesyuarat Exco yang terakhir hari Rabu yang lepas, Menteri Besar merungut dalam mesyuarat tersebut kerana katanya beliau kurang berpuas hati dengan prestasi rakyat negeri Perak dalam kerja-kerja memasang dan mengibar bendera Jalur Gemilang sempena Bulan Kemerdekaan. Jadi saya diamanahkan untuk menyampaikan pesanan ini kepada semua ketua jabatan persekutuan dan negeri, kepada semua ketua kampung, penghulu jawatan kuasa kemajuan keselamatan kampung, dan juga kepada semua YDP Majlis Perbandaran dan Daerah. Pada tahun ini Yang Amat Berhormat Menteri Besar minta sangat-sangat supaya kita semua dapat mula mengibarkan jalur gemilang di rumah-rumah, di pejabat-pejabat, di
premis-premis perniagaan dan di sekolah-sekolah, di seluruh jabatan kerajaan dan di semua tempat di mana orang ramai dapat melihat bendera itu berkibar sekurang-kurangnya dalam tempoh sebulan ini, iaitu mulai besok dan sehingga 16 September apabila kita menyambut Hari Malaysia. Walau bagaimanapun, jika dapat diteruskan untuk sepanjang tahun, itu lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan, yang amat berhormat Menteri Besar mengingatkan kepada kita semua supaya rakyat negeri Perak hendaklah sentiasa merasa bersyukur, berterima kasih, berbangga kerana kita dapat hidup dalam sebuah negeri dan sebuah negara yang merdeka, yang berdaulat, yang makmur, yang membawakan kepada kita kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Sekurang-kurangnya tanda kegembiraan itu hendaklah dinampakkan melalui kesediaan kita semua untuk mengibarkan bendera Jalur Gemilang. Tuan-tuan dan puan, pada saban tahun, kalau tuan-tuan yang selalu hadir, saya selalu mengingatkan diri saya dan kita semua, bendera itu bukanlah dilihat kepada materialnya. Jangan dilihat sebagai dia sebidang kain atau sehelai kain yang dicorakkan warnanya dengan 14 jalur. Jangan dilihat ia sebagaimana kain biasa yang corak, yang bercorak. Karena sebenarnya bendera itu adalah merupakan lambang kita. Tuan-tuan yang dapat melihat bagaimana dua orang penerjun bila menang pingat perak di Olimpik, sewaktu menerima hadiah, tuan-tuan dan puan lihat bagaimana bendera Malaysia dinaikkan pada kedudukan yang kedua. Itu lambang. Pada setiap pertandingan sukan antarabangsa, apabila Datuk Lee Chong Wei menjadi juara ataupun mendapat pingat emas, kita akan lihat sewaktu beliau disampaikan pingat, disampaikan hadiah, kita akan lihat bagaimana bendera itu dinaikkan dan sewaktu Datuk Lee Chong Wei berdiri megah menerima hadiah ataupun pingat tersebut, dia mengalirkan air mata dan matanya mendongak melihat kepada bendera itu, satu kepuasan, satu kebanggaan kepadanya kerana beliau berjaya mewakili seluruh rakyat Malaysia untuk menyumbangkan sebutir pingat ataupun piala kepada negara Malaysia. Dan ramai orang yang berada di rumah menonton televisyen juga sebahagiannya turut merasai sebab dan merasai bangga, gembira, bersyukur melihatkan kejayaan itu, dan kita semua dapat melihat bagaimana bendera itu dinaikkan secara perlahan-lahan. Itulah Jalur Gemilang. Tuan-tuan, kalau orang daripada Brazil atau orang daripada London atau orang daripada Amerika Syarikat, di mana pertandingan-pertandingan sukan besar pernah dianjurkan, mereka pernah lihat bagaimana bendera itu dinaikkan. Sewaktu atlet kita menerima hadiah kemenangan, bila mereka datang ke Malaysia, mereka melihat bendera yang sama dikibarkan di merata-rata. Alangkah malangnya kalau mereka melihat bendera yang pernah mereka nampak dikibarkan, dinaikkan di London, di Olimpik, di Amerika Syarikat. Kalau dia datang ke Malaysia, dia lihat bendera yang jatuh dibiarkan. Kalau dia tengok bendera yang jatuh dipijak. Kalau dia nampak rakyat Malaysia membiarkan bendera yang jatuh terbiar, rosak, basah, kuyuk, koyak dan dipijak-pijak. Alangkah rasa malang kepada kita kalau rakyat daripada negara luar datang melihat bagaimana orang Malaysia melayani bendera yang menjadi kebanggaan kepada kita semua. Kerana itu, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, saya harap terutama kepada pengetua-pengetua atau guru besar atau cikgu-cikgu daripada sekolah-sekolah, supaya kita dapat kembali mendidik anak didik kita, dapat kembali mendidik remaja kita,
dapat kembali mendidik orang ramai, seluruh rakyat Perak, rakyat Malaysia untuk menyayangi, menghormati bendera jalur gemilang yang menjadi lambang kepada kebanggaan sebuah negara yang berdaulat, sebuah negara yang merdeka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dianugerahi dengan sebuah negara yang merdeka. Malam ini sewaktu kita semua berkumpul di sini dalam suasana yang aman damai, pada waktu yang sama terdapat di negara-negara lain di mana rakyatnya tidak mampu untuk berkumpul, di mana rakyatnya tidak merasa selamat untuk berhimpun, di mana rakyatnya merasa bimbang, curiga antara satu sama lain. Tetapi di Malaysia pada malam ini, saya lihat ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India, barangkali ada orang asli. Dan di lain tempat, di Sabah, di Sarawak, ada orang Murut, ada orang Kadazan, ada orang Iban, dan ada pelbagai etnik bangsa yang berhimpun dalam negara yang tercinta ini. Kita dapat berhimpun bersama-sama tanpa merasa syak, tanpa merasa curiga, tanpa merasa bermusuh antara satu sama lain. Sebab itu kita dapat berada bersama-sama pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan harus ingat, apa yang kita dapat pada hari ini sebenarnya bukan datang begitu sahaja. Kita berjaya menjadikan negara Malaysia ini sebagai sebuah negara yang aman, sebuah negara yang merdeka, sebuah negara yang berdaulat, sebuah negara yang membangun dan maju, sebuah negara yang makmur, yang menjanjikan kesejahteraan hidup kepada kita adalah hasil perjuangan datuk nenek kita yang sebahagiannya telah terlebih dahulu pergi meninggalkan kita. Semua yang kita capai ini sebenarnya adalah hasil perjuangan dan titik peluh daripada orang yang terlebih dahulu daripada kita. Sebahagian daripada mereka tidak sempat merasa menikmati hasil perjuangan ini. Sebahagian daripada anggota tentera yang terkorban, sebahagian daripada anggota polis yang terkorban, mereka tidak sempat untuk melihat hasil perjuangan mereka seperti mana yang kita kecapi ini. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin kita yang terlebih dahulu daripada kita memulakan perjuangan ini. Dan marilah kita sama-sama berjanji supaya kita mewarisi kemakmuran ini, dan kita ingin wariskan pula kemakmuran ini kepada anak dan cucu cicit kita. Kalaupun tidak lebih daripada kita, hendaklah sekurang-kurangnya sama seperti mana yang kita alami sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, ia hanya boleh dilakukan oleh kita sendiri. Kerana untuk menjadikan sebuah negara ini sebuah negara yang aman makmur, kita memerlukan rakyat Malaysia yang pertama sekali, rakyat Malaysia yang sentiasa bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Tuhan apa yang telah kita dapat. Orang yang bersyukur, hatinya sentiasa tenang. Orang yang bersyukur, hatinya sentiasa riang. Orang yang bersyukur, hatinya sentiasa suci. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang belajar psikologi, daripada hati dipancarkan ke wajah kita. Orang yang hatinya sentiasa bersyukur, orang yang hatinya sentiasa girang, orang yang hatinya sentiasa berterima kasih, dipancarkan melalui wajahnya yang ceria, dipancarkan melalui wajahnya yang sentiasa senyum. Dan orang yang hatinya sentiasa gembira, sentiasa bersyukur dan terima kasih, akan dipancarkan melalui lafaz perkataannya yang baik-baik. Orang yang bersyukur dan berterima kasih, lafaznya alhamdulillah, lafaznya terima kasih, lafaznya syukur, lafaznya saya maafkan kamu, lafaznya mari kita sama-sama berganding bahu
untuk membantu membangunkan negara ini. Tetapi bagi orang yang hatinya rosak, orang yang hatinya tidak bersyukur, ia juga digambarkan melalui wajahnya yang keruh. Dia tak boleh tipu diri sebab ada hormon dalam diri kita yang akan ditunjukkan melalui wajah kita. Orang yang sedih tidak dapat menggambarkan kesedihan dia dengan berbohong. Dia tidak boleh ketawa waktu dia sedih. Walaupun dia ketawa, tapi orang tahu dia ketawa kosong sebab hatinya tidak gembira. Orang yang hatinya tidak bersyukur, orang yang hatinya tidak berterima kasih, dipancarkan melalui senyumannya yang masam, yang kelak, dan lebih teruk lagi juga dipancarkan melalui tutur katanya yang tidak baik. Orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak berterima kasih, orang yang hatinya rosak, dia akan lafazkan perkataan-perkataan yang membenci orang lain. Dia akan lafazkan perkataan-perkataan yang mengajak kepada kebencian. Dia akan lafazkan perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain, yang mengajak orang kepada persengketaan, dan semua itu akan mengundang kepada perkelahian, kepada pergaduhan yang akan menjadikan kita satu bangsa Malaysia yang akhirnya akan meruntuhkan keharmonian kita. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita ada dua pilihan. Untuk menjadi rakyat Malaysia yang bersyukur, yang berterima kasih, dipancarkan melalui wajah yang ceria dan dilafazkan dengan perkataan syukur, terima kasih, aku sayang padamu, aku cinta padamu. Ataupun kita memilih yang kedua, untuk menjadi rakyat Malaysia yang berhati bungkam, yang berhati sakit, yang berhati rosak. Dan kerosakan hati kita itu kemudian dipancarkan melalui wajah kita yang muram durja, senyuman yang masam dan kelak, dan juga dipancarkan melalui perkataan-perkataan yang kita lafazkan sesama sendiri, maki hamun orang, buat fitnah kepada orang, bangkitkan kebencian, bangkitkan kemarahan yang akhirnya merosakkan kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada dua pilihan. Ada orang kata tepuk dada tanya selera. Saya tak berapa suka kepada slogan itu. Sebab tepuk dada tanya selera, selera kita bermacam-macam. Selera kita bermacam-macam, tambah lagi di Malaysia ini makanannya, nasi goreng saja ada 7. Nasi goreng Hong Kong, nasi goreng USA, nasi goreng nasi goreng kampung, nasi goreng Cina, macam-macam. Kuih tiaw pun ada macam-macam kuih tiaw. Kuih tiaw lakna ada, kuih tiaw kerang ada, kuih tiaw ada, kuih tiaw goreng basah ada. Mi goreng pun macam-macam, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau harapkan saya tanya, tepuk dada tanya selera, maka selera kita bermacam-macam. Ini bukan soal makan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada dua pilihan: menjadi rakyat Malaysia yang bersyukur dan berhati mulia, atau menjadi rakyat Malaysia yang kufur nikmat dan berhati bungkam. Tuan-tuan, saya katakan jangan tepuk dada tanya selera, tapi tepuk dada tanya iman. Tepuk dada tanya iman. Tepuk dada tanya iman. Nescaya orang yang beriman, dia akan memilih untuk menjadi rakyat Malaysia yang berhati mulia, rakyat Malaysia yang berhati ceria, rakyat Malaysia yang bersyukur, rakyat Malaysia yang berterima kasih, rakyat Malaysia yang mengajak kepada kesyukuran, rakyat Malaysia yang mengajak kepada perpaduan, rakyat Malaysia yang mengajak kepada kasih sayang, rakyat Malaysia yang ingin membantu kerajaan membangunkan negara sebagai sebuah negara yang harmoni, sebagai sebuah negara yang makmur, sebagai sebuah negara yang menjanjikan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Itulah matlamat perjumpaan kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan. Kalau ada di antara kita yang mungkin berselisih pendapat, salah faham, sebuah negara demokrasi membenarkan kita berselisih pendapat. Tetapi jangan perselisihan pendapat dan pandangan itu mengundang permusuhan.
Jangan perbezaan pandangan itu mengundang perkelahian. Janganlah perbezaan pendapat itu mengundang persengketaan yang akhirnya memecah belahkan kita. Tuan-tuan, kita ada 5 jari. Orang Taiping, orang Selama, orang Larut, orang Batu Kurau, orang Bukit Gantang, orang Terung, orang Lenggong, orang Teluk Intan, orang Parit Buntar, kita ada 5 jari. Dan 5 jari tidak sama panjang. Tuan-tuan dan perempuan, 5 jari tidak sama panjang. 5 jari tidak sama saiz. Tuan-tuan, kalau nak jari yang sama saiz, nak jari yang sama panjang, balik nanti boleh panjangkan dengan menggunakan straw. Panjangkan straw itu dan jadikan tangan jari tuan-tuan sama panjang. Bolehkah jari yang sama panjang menggenggam penumbuk? Tidak boleh. Jari yang sama panjang tidak boleh menggenggam penumbuk. Jari yang sama panjang tak boleh digunakan untuk menjemput makan nasi. Tidak boleh. Jari yang sama panjang tidak boleh digunakan untuk membedik pistol. Tidak boleh. Memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Pencipta. Jari kita tidak sama panjang, tidak sama saiz. Jari yang tak sama panjang ini, tak sama saiz ini menyebabkan kita boleh menggenggam penumbuk, dan penumbuk ini membolehkan kita menjadi kuat, tuan-tuan dan puan. Jari yang tak sama panjang ini membolehkan kita menjemput makan nasi, tuan-tuan dan puan. Jari yang tak sambang ini, tak sama panjang ini membolehkan kita membedik pistol. Itu tidak sama panjang. Sebab itu rakyat Malaysia daripada orang Melayu, orang Cina, orang India, orang asli, orang Kadazan, orang Siam, orang Murut, kita tidak sama. Bahasa tak sama, agama tak sama, fahaman politik tidak sama, warna kulit tidak sama. Janganlah perbezaan itu menyebabkan kita berkelahi antara satu sama lain. Janganlah perbezaan itu menyebabkan kita saling tuding, menuding, menyalahi antara satu sama lain. Janganlah perbezaan itu menjadikan kita sentiasa memburukkan antara satu sama lain. Janganlah ketidaksamaan itu menjadikan kita saling memperlekehkan antara satu sama lain. Tuan-tuan dan puan, sebab 5 jari ini, jika ibu jari memperlekehkan jari kelingking, kalau jari kelingking merajuk dan putus, ada 4 jari, 4 jari tidak cukup kuat untuk menggenggam penumbuk. Kalau ibu jari ini tiba-tiba dia bencikan kepada jari telunjuk kerana konon jari telunjuk ini terlampau tinggi, jika jari telunjuk ini pula putus dan merajuk, tuan-tuan, dengan 3 jari kita tidak boleh membedik pistol, tak boleh menggenggam penumbuk, tak boleh menjemput nasi. Kita perlu 5 jari yang tak sama ini. Kita perlu 5 jari yang berbeza ini untuk menjadi kuat menggenggam penumbuk, untuk menjadi kuat menjemput nasi, untuk menjadi kuat bagi kita melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Karena itu saya merayu sempena dengan bulan kemerdekaan ini, tuan-tuan dan puan, marilah orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Siam, orang asli, semua rakyat Malaysia daripada pelbagai keturunan, kita jangan memandang rendah kepada orang lain. Mari kita cari kekuatan sesama-sama kita. Mari kita cari kelebihan sesama-sama kita. Mari kita kongsikan kekuatan itu. Mari kita kongsikan kelebihan itu. Mudah-mudahan perkongsian, mudah-mudahan persahabatan, mudah-mudahan kekuatan yang kita bina daripada menghimpunkan kelebihan-kelebihan yang ada di kalangan kita, maka kita akan terus dapat mendamaikan Malaysia ini, dapat terus mengharmonikan Malaysia ini, dapat terus menjamin Malaysia ini sebagai sebuah negara yang aman, sebuah negara yang makmur, sebuah negara yang sejahtera, yang memberi jaminan kebahagiaan hidup kepada rakyatnya. Marilah kita mengelakkan diri daripada membina permusuhan.
Caranya mudah tuan-tuan dan puan, jangan cari kelemahan orang lain. Jangan buka keaiban orang lain. Jangan ungkit segala kesilapan-kesilapan orang lain. Mari kita jadi rakyat Malaysia yang pemaaf. Jangan jadi rakyat Malaysia yang pemarah. Jadi rakyat Malaysia yang pemaaf. Ada orang melakukan kesilapan secara tidak sengaja, kita maafkan dia. Jangan kita ungkit kelemahan dan juga kekurangan rakan-rakan kita, kerana perbuatan itu akan menyebabkan kita saling rasa benci, marah. Kemarahan dan kebencian itu akan membangkitkan perkara-perkara yang tidak kita ingini. Sebab itu tuan-tuan dan puan, mari kita satukan hati kita. Kita boleh berbeza pendapat, kita boleh berbeza fahaman politik, kita boleh berbeza agama, kita boleh berbeza bahasa. Saya minta tolong, mari kita satukan hati-hati kita dengan satu bendera Malaysia, jalur gemilang. Mari kita buktikan, kita boleh berbeza pandangan dan pendapat, tetapi perbezaan pandangan dan pendapat itu tidak menjadi penyebab kepada kita untuk saling tolak menolak antara satu sama lain. Mari kita tunjukkan kepada orang luar. Mari kita bagi tahu kepada pelancong-pelancong luar. Di Malaysia kami ada pelbagai bangsa, bahasa, agama, etnik. Kami boleh berbeza pendapat, kami boleh berbeza fahaman politik, tetapi kami boleh bersatu dengan hanya ada satu bendera yang kami namakan jalur gemilang. Mari kita tunjukkan kepada mereka, kita kibarkan bendera jalur gemilang ini supaya rakyat seluruh dunia tahu bahawa Malaysia bukan saja destinasi pelancongan terbaik, tetapi Malaysia adalah sebuah negara walaupun kecil, tetapi negara di mana rakyatnya berjiwa besar, di mana rakyatnya adalah rakyat yang cintakan kepada perdamaian, rakyat yang bersyukur mendapat kemerdekaan, rakyat yang gembira untuk membangunkan negara ini bersama-sama, kerana kita yakin anak cucu dan cicit kita perlu terus hidup bersama-sama supaya mereka nanti menjadi generasi yang juga bersyukur dan berterima kasih kepada kita yang meneruskan perjuangan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana itu pesanan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, mari kita sama-sama bersatu hati, tunjukkan kepada orang lain bahawa kita boleh menjulang, kita boleh mengibarkan bendera jalur gemilang untuk rakyat negeri Perak, untuk rakyat Malaysia keseluruhannya. Maka dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, bagi pihak Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri bin Abdul Kadir, saya dengan ini melancarkan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2016 peringkat negeri Perak Darul Ridwan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.